Okey, sebenarnya stem and leaf ni mudah je. Jadi kita lihat contoh. Stem ni maksudnya leading digits. Maksudnya kalau kita lihat nombor digit yang diulang banyak kali. Contoh macam ni lah, 42, 45, 48. Okey, maka leading digit dia adalah stem. So kita boleh ambil 4. Sama juga untuk 5 ni. Digit 5 ni diulang banyak kali. 50, 53, 55, 57. Maka yang 5 tu kita boleh jadikan dia sebagai stem. Okey. Kemudian yang leaf ni nombor yang di belakang dia lah. Okey, so kita akan ambil 42, kemudian 45, 48. Sampailah akhir sekali adalah 57. Okey. Jadi kalau kita nak buat pengiraan, katakan soalan diberi dalam bentuk stand and leaf, maka kalau kita nampak nombor ni, kita kena baca stem dulu. 42, kemudian 45, 48. Itu cara kita nak baca stand and leaf. Okey, kita lihat contoh. Okey, kita lihat contoh. Okey, katakan kita dah beri data ni bermula pada 56 sampailah 59. Jadi kalau kita nak buat stand and leaf, syarat yang pertama mesti susun dulu. Kita mesti arrange dulu daripada nombor kecil ke besar. Okey. Kemudian kita lihat digit mana yang diulang banyak kali. Ni kita lihat 5 kita ada 56, 57, 58, 59. Maka stem kita adalah 5. Kemudian kita ambil lah 56, 57, ikutlah kita punya senarai ni. Sampailah kalau diulang 2 kali, maka kita akan ambil 59 yang pertama, kemudian 59 yang kedua. Maknanya kalau diulang 2 kali tu kita jangan tulis sekali je. Kita akan ikut berapa bilangan yang kita ada. Kalau 59 tu 2 kali, kita akan ulang sebanyak 2 kali. Okey, sama juga untuk 60. Kita ada 60. Kita ada 61, 61 sampailah 63. Maksudnya stem kita adalah 6. So letak 60, 61, 61, 61 sampailah 63. Okey. Jadi itu cara kita nak buat stand and leaf. Okey, untuk contoh 15 ni. Okey, contoh 15 dia beri dalam bentuk stand and leaf, kemudian kita kena jawab soalan A, B, C, D. Ini nanti kamu tengok video lah. Okey. Okey, contoh 16 pun sama. Okey, kita dah beri set data. Kita nak menjawab soalan A, B, C. Ini nanti kamu tengok video. Okey, saya nak teruskan. Okey, saya nak teruskan. Seterusnya adalah box and whisker plot. Kita tengok bentuk plot yang kedua. Yang pertama tadi stand and leaf. Yang kedua box and whisker plots. Okey. Inilah bentuk dia. Ni kalau kita refer di nota, inilah bentuk dia. So untuk kita nak lukis, nama dia adalah box and whisker. Box ni yang di tengah lah. Whisker tu yang ada line kiri dan kanan. Okey, yang kita perlukan masa kita nak buat box and whisker ni, kita perlukan Q1, kita perlukan Q2, kita perlukan Q3, dan kita perlukan nilai minimum, nilai maksimum. Okey, so kita kena cari dulu semua kuartil yang ada, kemudian kita perlu ada nilai minimum, kita perlu ada nilai maksimum. Okey, kita lihat shape dulu, shape of a data set. Okey, yang pertama, ini istilah dia, no skew ataupun symmetrical skew. Okey, ini maksud dia kalau kita nampak bila kita dah lukis box and whisker ni, kita lihat dia punya box dia hampir simetri. Dia punya size dia hampir simetri. Ini kita panggil dia symmetrical skew. Okey, ataupun dalam gambar raja yang di sebelah ni lah. Okey. Kemudian bentuk yang kedua, positively skew. Okey, ini kita lihat kadang-kadang kita namakan dia sebagai skewed to the right. Maksud dia kita lihat kita punya box kita ni, kita lihat yang lebih luas tu di mana. Kalau lebih luas tu di sebelah kanan,
maka kita boleh namakan dia sebagai skewed to the right ataupun positively skew. Okay, kita tengok yang box yang sebelah kanan ni. Okay, kalau kita ada polygon, kita ada graf polygon okay, polygon, maka kita akan lihat yang rendah ni. Yang rendah tu berada di mana? Kanan ke kiri? Ni. Kanan ke kiri. Kalau yang rendah tu kanan, maka kita boleh tulis sebagai skewed to the right, nama dia. Okey, kemudian kalau kita lihat box kita ni yang luas tu di sebelah kiri, maka kita boleh ambil dia sebagai skewed to the left. Okey, ataupun negatively skew. Kita lihat box tu sebelah kiri ke kanan yang luas tu. Okey, kemudian kita ada satu istilah yang lain lagi. Kita ada istilah outliers. Outliers ni maksud dia sempadan. Sebab kadang-kadang kalau kita buat survey, ada data yang terkeluar daripada yang sepatutnya. Contoh bila kita buat survey, kadang-kadang ada juga klien kita yang bagi respon dia bukan secara jujur, mungkin dia tipu. So daripada situ nanti kita boleh baca lah. Kalau ikutkan survey kita akan ambil katakan 100 orang. Tak semua 100 orang tu jujur. Tapi kita boleh tahu dengan cara guna kaedah outliers ni. Okay. Kalau kita nak tentukan outliers ni, kita perlukan interquartile range, iaitu Q3 tolak Q1, dan kita perlu cari lower fence, dia punya sempadan lower fence. Kemudian kita kena ada upper fence. Formula dia hampir sama, cuma kalau lower fence ni kita akan tolak dengan 1.5 interquartile range. Maksudnya kalau lower fence kita refer pada Q1, tapi kena tolak dengan 1.5 multiply by interquartile range. Kalau upper fence kita akan ambil Q3, tapi kita kena tambah dengan 1.5 multiply by interquartile range. Okay, ini ada punya step-step dia. Okay, kita lihat contoh. Okay, ini contoh box and whisker kita ni. Okay, kadang-kadang kita tengok data, ada data kita yang paling minimum tu adalah di, katakan contoh di mungkin lebih daripada sini. Okey, jadi kita akan kira lower fence dengan upper fence. Okey, katakan kita punya sempadan paling rendah di sini, maka yang lagi kurang daripada sempadan kita ni, ini dia panggil outlier ni. Okey, sama juga untuk yang atas ni. Kalau kita sempadan yang paling atas tu dia panggil upper fence, maka data kita yang selepas upper fence ni kita panggil dia sebagai outlier. Maksud dia data ni kita akan singkirkan daripada kita punya sampel kajian kita. Okey, kita akan lihat contoh. Okey, kita boleh lihat contoh 17. Okey, soalan dia construct box and whisker for the following data. Okey, so kita ada data. Pastikan kita kena susun Untuk soalan ni kita nampak dah susun dah. Okey. Jadi step yang pertama, kita perlu ada Q1, Q2, Q3. Jadi untuk dapatkan Q1, Q2, Q3 ni, kita tak perlulah kita gunakan formula. Okey, kita dah bincang sebelum ni. Kalau katakan kita dah ada data, kita cari dulu median. Okey, kita cari dulu median. Ni step yang pertama. Cari dulu median. Okey, kita ambil yang di tengah. So kita akan lihat sebelah kiri ni ada 6 nombor. Sebelah kanan pun ada 6 nombor. Okey, kita ada 6 nombor. Maka yang di tengah ni adalah median. Kita lihat bila median ni, kalau kita letak satu line yang di tengah ni, okey, kata kita letak sini, dia tak kena pada nombor. Maka median tu kita boleh dapat daripada average. So kita akan ambil 24 tambah 26 bahagi 2. So kita akan dapat nilai median. Itu yang pertama. Kemudian kita nak cari Q1. Q1 pula, kita lihat yang sebelah kiri je. 6 nombor yang sebelah kiri ni, kita cari lagi median. So kita lihat bila kita buat satu line ni, kita lihat kiri ada 3 nombor, kanan ada 3 nombor. Maka yang di tengah ni adalah median lagi. Median
So median ni dia panggil Q1. So disebabkan line kita ni tak kena pada nombor, so kita akan ambil average. Kita akan ambil 20 tambah 22 bahagi 2. So kita akan dapat 21. Okey, sama juga untuk Q3, kita akan refer pada data kita yang sebelah kanan, ada 6 nombor. So kalau kita cross kat sini, sama juga, dia tak kena pada nombor. Maka kita akan ambil Q3 tu sama dengan average dia, 28 tambah 30 bagi 2. So kita akan dapat 29. Okey. Jadi step yang pertama, tentukan Q1, Q2, Q3. Tapi tak payah guna formula. Kita guna cross je. Bermula daripada median. Kemudian nak cari Q1, kira lagi median. Nak cari Q3, kira lagi median. Okey. Kemudian daripada sini kita teruskan dengan kita dapatkan interquartile range, iaitu Q3 tolak Q1. 29 tolak 21. So kita akan dapat 8. Okey, kemudian kita kalau nak lengkapkan kita punya box and whisker ni, kita perlu dapatkan tentukan ada tak outlier dia. Okey. Dengan cara kita lihat formula kita. Ini dia panggil lower fence. Ini kalau saya nak tulis ni, ini dia panggil lower fence. Lower fence. Yang ini dia panggil upper fence. Maksud dia sempadan bawah dan sempadan atas. Okey, kalau kita lihat daripada data kita, nilai yang paling minimum asalnya adalah 5. Asalnya. Okey, ini asalnya minimum kita adalah yang ni. Asalnya minimum. Dan maksimum kita adalah 45. Ini yang asal. Ini kalau kita abaikan outlier ni. Okey. Berdasarkan data kita yang asal, sepatutnya kita punya box and whisker kita ni minimum kita mesti 5. Maksimum kita mesti 45. Ikut kita punya data kita. Okey, kemudian bila kita buat pengiraan lower fence dengan upper fence, so kita gunakan formula ni Q1 tolak 1.5 interquartile range. So dapat 9 dan 41. Okey, dan nombor ni yang kita tentukan sama ada adakah semua data soalan ni kita boleh ambil. Okey, kita tengok nilai yang paling rendah sepatutnya 9. Sepatutnya 9. Tadi kita lihat kalau kita abaikan lower fence ni, minimum kita 5. Bila ada sempadan yang paling bawah tu 9, maka 5 ni tak boleh diambil sebagai minimum. Data kita mesti rujuk jangan kurang daripada 9. Maka minimum yang pertama ni kita reject. Kita reject. Maka minimum yang kedua tu adalah nombor yang seterusnya. So ini yang dipanggil minimum ni. Jadi kalau kita dapat soalan, kita nak lukis box and whisker, kita kena pastikan kemungkinan data kita ni mungkin ada yang kita tak ambil. Contoh macam ni lah. Sepatutnya 5 tu ada. Tapi disebabkan kita dah ada lower fence ni, sempadan paling bawah kita boleh terima sampai 9 je. Jadi yang nombor yang kurang daripada 9 kita reject. Kita akan lukis secara, kita lukis dot je. Jangan hilangkan terus, kita letak dot je. Ini dia panggil outlier. Okay, ini yang dia panggil outlier. Okay. Okay, sama juga untuk dekat sini. Kita lihat, kalau nak ikutkan asalnya, kita punya maksimum kita adalah 45. Sepatutnya kita akan lukis whisker kita ni sampailah 45. Tetapi disebabkan kita dah kira ni upper fence ni, sempadan yang kita boleh terima hanya sampai 41. Maka 45 ni kita akan reject. 45 akan reject, maka maksimum tu akan jadi 40. So ini kita akan reject. Maka nilai maksimum yang baru adalah 40. Okey. Asalnya kalau kita tak buat yang ni, lower fence dengan upper fence, kita punya box and whisker kita ni minimum adalah 5. Maksimum adalah 45. Okey. Jadi kita kena kira lower fence dengan upper fence. Kita lihat adakah data kita ni semua kita boleh ambil ataupun ada nombor yang kita boleh reject. Okey. So nanti kalau kita buat survey, kita akan lihat data kita ni. Bila kita gunakan pengiraan ni, kita boleh tentukan adakah data tu kita boleh terima ke tak boleh terima. Survey yang kita dapat tu kita boleh terima ke tak boleh terima. Kita boleh tahu
So kita boleh gunakan formula n. Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Boleh ke tak boleh ni? Tak ada. Tak ada ya. Jadi kalau kita lukis box and whisker, pastikan mesti kita kira juga lower fence dengan upper fence untuk menentukan adakah semua data kita tu boleh terima ataupun kita reject. Okey, itu contohlah. Kita lihat contoh 18. Okey, contoh 18. Okey, kita lihat data kita ni dalam bentuk tak tersusun. Maka step yang pertama mesti susun. Kita mesti susun. Kemudian dapatkan Q1, Q2, Q3. Dengan cara step yang pertama dapatkan median dulu. Dapatkan median dengan cara ambil line yang membagi data kita kepada dua bahagian. So ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so sebelah kiri ni ada 6 nombor. Sebelah kanan pun ada 6 nombor. Maka yang di tengah tu dia panggil median. So median kita boleh ambil 25 tambah dengan 39. Okay, ini kita dapat daripada 25 tambah 39 bahagi 2. So kita dapat 32. Okey, kemudian kita dapatkan Q1. Kita kira lagi median. So daripada 6 nombor ni kita ambil yang di tengah. Ini adalah nilai Q1. Sama juga, yang lain yang kita buat ni dia tak kena pada nombor. Maka kita akan ambil average. Maksud dia ini hasil daripada 13 tambah 17 bagi 2. So kita akan dapat 15. Sama juga untuk dapatkan Q3, kita refer pada data kita yang sebelah kanan, yang 6 nombor ni. Kita cari lagi median. Itu adalah Q3. Sama juga, line yang kita buat tu tak kena pada nombor. Maka kita akan ambil average. So yang ni kita ambil 43 tambah 49 bahagi 2. So dapatlah jawapan dia 46. Okey. Jadi step yang pertama kita rearrange data kita. Kemudian yang kedua kita mesti dapatkan semua kuartal yang ada. Q1, Q2, Q3. Okey, seterusnya. Okey, step yang terakhir kita perlu cari lower fence. Kemudian kita perlu cari upper fence. Ini untuk menentukan adakah data kita ni semua kita ambil ataupun ada yang kita reject. So bila kita kira lower fence kita adalah negatif. Q1 ni adalah 15 Ni Q1 15, ini Q2, ini Q3. Okey, so kita lihat lower fence kita negatif 31.5. Nilai yang kita yang paling rendah asalnya adalah 6. Disebabkan lower fence kita ni lagi rendah, maka 6 ni masih kekal menjadi nilai minimum. Okey, kita lihat untuk maksimum pula. Asalnya maksimum kita 62. Kalau kita lihat daripada upper fence, nilai yang paling tinggi kita boleh terima sampai 92.5. Maka nilai 62 ni kita kekalkan. Okay? Maksud dia tak ada satu data pun yang kita reject. Berbanding dengan contoh yang sebelum tadi. Okay? So kita punya lakaran box and whisker kita adalah yang ni. So bila kita lakarkan, kita akan ambil skala yang sama. Pastikan ni skala yang betul. Kemudian kita buat je. Ni 15. Kemudian kita akan buat 46. Ikut skala lah, 46. Jadi 32. Okay? So dia mesti ada semua kuartal yang ada. Kemudian kita ada nilai minimum, nilai maksimum. Nilai minimum dan maksimum ni mungkin berubah bergantung kepada lower fence dengan upper fence. Okey tak setakat ni? Ada yang nak tanya? Boleh faham Okey tak ni? Senyap je ni. Okey sir. Okey. Okey, kemudian soalan tu dia suruh buat apa tadi? Mana soalan dia? Okey, kemudian kita nak interpret the data. Kita nak interpret. Okey, yang pertama, sekurang-kurangnya kita boleh interpret daripada yang ni. Jenis data kita ni. Okey, kalau nak ikutkan, kita lihat box kita yang paling luas. Kita lihat di sini adalah di sebelah kiri.
Yang merah ni, nanti dalam kita lukis box and whisker ni, yang 17 ni jangan tulis. Kita hanya tulis macam ni. Okey, ni saya nak tunjukkan berapa luas dia ni. 32 tolak 15. So 17, sebelah kanan 14. Maksud dia, kita lihat box kita yang paling luas tu sebelah kiri. Sebelah kiri ni sepatutnya salah ni. Okey, slightly skewed to the left sepatutnya. Ni saya salah ni. Skewed to the left. Kita lihat kotak kita luas di sebelah mana? Kiri ke kanan? Okey. Kalau kiri yang lebih luas, maka kita boleh buat kesimpulan skewed to the left. Cuma kita lihat perbezaan dia hanya sikit je. Perbezaan dia, maka kita boleh tambah perkataan slightly skewed. Kita boleh tambah lah. Kalau perbezaan dia besar, katakan sini 14, sini 30, maka terus kita buat kesimpulan skewed to the right. Ini paling kurang kita boleh interpret dengan cara yang keempat ni. Okey. Yang lain tu kita boleh buat sebarang kesimpulan. Okey. 50% data kita greater than 32. 50%. Okey, ini kamu boleh baca nanti sebarang kesimpulan. Tapi paling kurang at least kita gunakan yang ni lah. Skewed to the left ke, symmetrical ke, ataupun skewed to the right. Okey, kita teruskan. Okey, sekarang kita teruskan 6.3 measures of dispersion. Okey, yang tadi location 6.2. Ini adalah dispersion. Ini maksudnya kita nak mengkaji serakan data kita ni. Okey, serakan data kita biasanya kita akan rujuk kepada variance. Untuk topik ini biasanya kita akan rujuk kepada variance. Kita akan buat pengiraan variance. Ataupun kadang-kadang kita gunakan standard deviation. Okey, standard deviation. Okey, so kita akan bincang dua ni. Okey, kita akan bincang variance and standard deviation. Untuk ungroup data bagaimana cara kita nak kira, dan untuk group data bagaimana cara kita nak kira. Akhir sekali ni kita menggunakan Pearson coefficient of skewness. Okey, yang ni kalau sempat yang C ni. Okey, kita lihat. Okey, dispersion ni maksud dia variation. Kita nak melihat data kita ni serakan dia lebih luas ke ataupun lebih kecil. Okey, contoh macam ni lah. Ini tujuan kita, kenapa kita perlu kira variance dengan standard deviation. Okey, so kalau contoh, saya bagi contoh katakan kita ada dua nilai standard deviation. Ini satu, S1. Ya, ini contoh nilai S2. Kan? Kalau kita kira standard deviation kita ni, saya bagi contoh lah. Kalau katakan saya kira ni, dia lebih kurang, ini contohnya ni. Katakan 5. Maka S2 ni, kalau kita buat pengiraan, dia mungkin lagi besar. Mungkin 6.5 lah contoh. Okay? Jadi kalau kita dapati nilai standard deviation kita ni lebih kecil, maka kita boleh labelkan dia sebagai smaller dispersion. Maksudnya serakan dia adalah lebih kecil. Okay. Kalau nilai standard deviation kita lagi besar, maksud dia serakan data kita lagi luas. Okay. Itu maksud dia. Okay. Variance ni ada formula lah. Formula ni diberi dalam exam. Untuk ungroup data lain, group data lain. Okay. Kita lihat dulu ungroup data. Okey, ungroup data. Okey, soalan dia find the variance and standard deviation. Okey, ini. Okey, kita ada tambahan kat sini, assume sample if not mentioned. Maksud dia dalam exam nanti semua soalan dianggap sampel. Sebab kalau ikutkan logik kita ni, kalau kita nak buat kajian, kita tak akan buat kajian untuk population. Macam saya bagi contoh sebelum ni, pelajar KMJ kita ada 3,300. Kalau kita nak mengkaji satu kajian, kita tak akan kaji untuk semua pelajar. Kita tak akan interview semua pelajar. Kita akan ambil sampel je. Jadi untuk dalam exam ni, semua soalan dianggap sampel. Kecuali kalau disebut population.
Okey, tujuan yang ni kita anggap dia sebagai sampel sebab formula kita ni. Kalau sampel, formula kita ni dia berubah sikit. Dia akan ada divide by n-1. Kalau population, formula kita 1/n. Itu yang kita kena anggap semua soalan tu sampel. Bila semua soalan tu sampel, maka formula kita akan gunakan 1/n tolak 1. Kalau population, formula kita berubah sikit. Dia berubah kat depan je. Kalau population, formula kita 1/n. Itu je beza dia. Jadi dalam exam nanti kita akan sentiasa gunakan formula yang ni. Okey, contoh. Okey, daripada data tadi kita perlukan, kalau kita refer pada formula, okey, ini adalah variance Nah, ini nama dia adalah variance. Dari segi penulisan simbol, kalau variance for sample variance for sample, kita mesti guna simbol S kuasa 2. Kalau variance for population, okey, dia punya simbol dia kita akan gunakan sigma square. Tu berbeza Jadi dalam exam nanti kita anggap dia sebagai sampel, maka penulisan yang tepat dia mesti guna S squared. Okey, so kita perlukan summation of X squared. Yang ni lah. Maksud dia setiap data ni kena kuasa 2. Ini kalau kita buat manual ni, semua kuasa 2. Akhir sekali jumlahkan. Okey, 1801. Kemudian kita perlu jumlahkan summation of X. Yang ni lah. Jumlah dia berapa. Okey. Ini nilai ni berdasarkan table. Kalau tak nak guna table ni pun tak apa. Kalau katakan kamu mahir guna calculator, yang ni table ni tak payah. Terus kamu nyatakan berapa nilai X1 kuasa 2. X kuasa 2. Terus kita ganti je dalam formula. Yang ini pun ganti dalam formula. Jadi kita diberi pilihan. Kalau kamu nak guna table, gunalah table ni. Tapi nampak sibuk sikit lah sebab kita kena buat setiap nombor kena kuasa 2. Kalau kamu main guna calculator, table ni tak payah. Hanya nyatakan nilai je. Okey, so ganti ikut je formula. Kemudian soalan nak standard deviation, maka kita ambil je square root of variance. So kita akan dapat 5.916. Okey, ini hanya kita gunakan formula je. Kemudian variance for group data. Ini pun saya anggap soalan ni adalah sampel. Bila sampel, kita akan divide by n-1. Kalau population, kita akan divide by n. 1/n. Okey, kalau group data, kalau kita bincang group data, beza dia ada frekuensi. Itu je beza dia. Formula kita ada frekuensi. Tadi kita punya formula kita summation of X squared. Summation of X squared. Okay, betul? Yang ini summation of Fx. Itu beza dia. Kalau yang tadi summation of X, kalau ada frekuensi, letak je frekuensi ni selepas tanda sigma. Okay, jadi dia beza sikit je. Yang X ni adalah midpoint, F ni adalah frekuensi, dan N ni adalah number of data. Okey, kita lihat contoh soalan 21. Ini dia panggil kelas boundary. Cara kita nak kenal mudah je. Kita lihat dia punya limit dia bersambung ke ataupun terputus. Kalau bersambung je macam ni kan, 25.5. Kemudian sambung dengan 25.5 juga. Ini dia panggil kelas boundary. Okey, kalau kelas interval dia akan tulis macam ni. Mungkin daripada 5 sampai 10. Kemudian disambung dengan nombor yang baru, 11 hingga 15. Kemudian sambung lagi yang baru, 16 sehingga 20. Ini dia panggil kelas interval. Okey, cara kita nak kenal mudah. Mudah je. Kita lihat selepas 10 adakah disambung 10 ataupun nombor yang baru. Kalau nombor yang baru itu adalah kelas interval. Okey. Okey. Ini sama juga kita nak mencari variance and standard deviation. Okey. Kalau kita nak buat manual, kita perlu tambah banyak lah.
Okey, kita punya soalan tadi kita ada class boundary. Yang ini adalah frekuensi. Kita perlu dapatkan X. X ni sebab kalau ikutkan X kita ni yang ni. Tapi sebabkan nombor kita banyak 5.5 hingga 10.5. Maka kalau kita dapatkan X, kita gunakan midpoint. Okey, midpoint. Okey, so kita ambil 5.5 tambah 10.5 bahagi 2. Terus dapat 8. Yang ni pun sama. 10.5 tambah 15.5 bahagi 2. Dapat 13 sampai habis. Kemudian kolom yang seterusnya kita akan ambil fx sebab kita perlukan summation of fx. Kemudian sama juga untuk yang ni. Okey, yang ni pula maksud dia kita akan ambil frekuensi multiply by x squared. Maksud dia frekuensi kita 1 darab dengan 8 kuasa 2. So 64. Yang kedua sama juga frekuensi dia sekali je 2 multiply by 13 square. So dapat 338. So jumlahkanlah. Okey. Kalau kamu nak guna kalkulator je, maka yang dua kolom yang terakhir ni tak payah buat. So dalam exam nanti kamu pilihlah. Kamu nak guna cara manual ke ataupun nak guna kalkulator. Kalau nak guna kalkulator, kita hanya berhenti sampai sini je. Kita buat table tapi sampai X je. Okey, yang kedua ni tak payah. Okey, itu terpulang bagaimana cara kamu nak selesaikan. Okey, kemudian kita ganti dalam formula. Kita dapat tadi summation of fx 490, summation of fx squared 13310. So gantikan. Dapatlah variance. Pastikan variance ni mesti guna sampel, ambil tolak 1. Okey. So data kita 20, so ambil sini 19. Standard deviation kita kena ambil square root of variance. Okey, macam tu je. Okey, ini katakan graf kita frekuensi poligon frekuensi poligon. Kalau graf kita ni bentuk symmetrical, itu maksud dia nilai median tu di sini. Okey, dari segi simbol ini kalau nak guna simbol, median tu simbol dia adalah X cap. X cap ya. Tapi kita jaranglah guna simbol yang kita biasa tulis penuh median. Mode ni simbol dia adalah macam vektor tapi dia ada wave di atas. Yang min ni memanglah simbol dia adalah X bar. Kan? Jadi kalau kita buat pengiraan, kita dapati bahawa median, katakan median tu nilai dia 10. Min pun nilai dia 10. Mode pun nilai dia 10. Maka kesimpulan dia, kalau kita nak bincang skewness, dia adalah symmetrical. Okey, jadi kalau kita dalam soalan dia minta kita ni kalau kita ada satu data tu, kita nak pilih nilai min ke nilai apa? Nilai min ke ataupun nilai median ataupun mode. Untuk yang ni kita boleh sesuai guna min. Ni kalau symmetrical lebih sesuai kita pilih min sebagai ukuran rujukan kita. Okey, kemudian skewness. Kalau kita lihat mood kita ni, nilai mood lagi rendah. Okey, kita lihat mood kita ni. Kalau mood kita sebelah kiri, okey, sebenarnya kita rujuk min. Kita rujuk nilai min tu. Nilai min. Maksud dia mungkin saya bagi contoh. Katakan median kita ni nilai dia 5. Mode nilai dia 3. Contoh. 3. Min ni nilai dia adalah 7. Contoh. Okey. Maka kita lihat min tu nilai dia berada di sebelah kanan. Maka kita boleh buat kesimpulan positively skewed ataupun skewed to the right. Kita tengok nilai min tu sebelah kanan ke kiri. Kalau kanan, maka kita boleh buat kesimpulan skewed to the right. Jadi ukuran yang sesuai untuk kita gambarkan data ni, kita lebih sesuai ambil nilai median. Kalau symmetrical, kita lebih sesuai pilih min. Okey. Kita teruskan. Yang ketiga,
Okey, kita lihat nilai min dia. Rujukan kita adalah min tu. Nilai dia kiri ke kanan. Ni kalau kita buat ni pasti X, nilai dia kiri ke kanan. Saya bagi contoh, katakan nilai min kita 3. Nilai median kita 5. Nilai mode kita adalah 8. Contoh. Kita lihat min kita ni sebelah kiri. Sebelah kiri. Maka kesimpulan kita adalah negatively skewed ataupun skewed to the left. Sebab min kita sebelah kiri. Jadi penentuan skewness ni, kita lihat min tu sebelah kiri ke kanan. Kalau katakan min tu ada di tengah-tengah, itu adalah symmetrical. Okey, jadi ukuran yang sesuai kalau kita nak gambarkan data kita ni adalah bacaan median untuk mewakili data kita. Jadi kita kena ingat, kalau symmetrical, kita akan rujuk data kita kepada nilai min. Kalau yang lain-lain tu skewed to the left ataupun right, kita refer pada median. Okey, seterusnya kita akan lihat Pearson coefficient of skewness. So ini adalah cara lain kita nak menentukan skewness. Yang tadi kita menggunakan nilai mean, mode dan median. Okey. Jadi cara yang kedua kita menentukan skewness, kita boleh refer kepada Pearson coefficient. Okey. Pearson coefficient ni kita ada dua formula. Yang pertama adalah SK equals to mean subtract to mode divided by standard deviation. Okey, formula yang kedua adalah SK equals to 3 multiplied by mean subtract to median divided by standard deviation. Jadi kita lihat formula yang pertama, kalau kita menggunakan nilai mean dan mode, maka kita gunakan formula yang pertama, terus mean subtract to mode. Tapi kalau kita menggunakan nilai mean dan median, maka kita akan menggunakan formula yang kedua dan pastikan mesti ada 3 di depan. Ni 3 darab mean subtract to median. Jadi kita kena ingat, kalau kita menggunakan median mesti darab 3. Kalau menggunakan mode tak perlu darab 3. Okey. Kemudian bila kita buat pengiraan ni, so nanti dalam exam kita boleh pilih sama ada nak guna formula yang pertama ataupun formula yang kedua. Mungkin dari segi nilai itu berbeza dah, tetapi kesimpulan dia akan sama. Okey. Jadi kalau kita dapati bahawa SK ni equals to 0, SK equal to 0, maka kesimpulan kita adalah the distribution is symmetric ataupun symmetrical. Okay. Kemudian if SK greater than 0, maka kesimpulan dia adalah the distribution is positively skewed ataupun skewed to the right. Okay. Ataupun kita lihat SK tu nilai dia less than 0, maka kesimpulan dia adalah the distribution is negatively skewed ataupun skewed to the left. Kita lihat contoh 22. Okay, kita dah beri set data. Okay, so ingat kita yang pertama lihat dulu kita punya data kita ni adakah dia punya interval dia terputus. Okay, kalau terputus maka istilah dia adalah class intervals. Okay, dan kita dah beri frekuensi, kita nak cari mean, median, mode, variance, standard deviation, kemudian Pearson coefficient, kemudian kita nak tentukan kita nak gunakan measure of location yang mana satu yang sesuai untuk data yang ni. Okey. So pengiraan mean tu kita perlukan table ataupun ni kalau kita gunakan table kita perlu tambah, kita perlu cari midpoint. Okey, kita perlu cari midpoint. Kemudian kita perlu cari cumulative frekuensi, maksudnya kita jumlahkan frekuensi. Kemudian kita perlu ada f darab x, kemudian fx squared. Okey. Yang dua kolom yang terakhir ni, ini kalau kita menggunakan table kalau kita menggunakan calculator, yang ini tak perlu buat. Okey, yang ini tak perlu buat. Terus kita hanya nyatakan dengan menggunakan calculator, kita gunakan terus tulis summation of fx equals to 852.5 dan summation of fx squared. Nilai dia adalah seperti yang ni. Kita nyatakan nilai je. Kalau kita nak buat manual, kita perlu ada dua kolom ni. Okey, so berdasarkan table yang ni kita boleh kira mean gunakan formula. So kita akan dapat 34.1. Kemudian untuk pengiraan median, step yang pertama kita kena ingat tentukan kelas interval yang mana akan menghasilkan median. Okey, so cara kita nak tahu, kita lihat total of
frekuensi kita adalah 25. So kita akan ambil 25 bahagi 2, kita akan dapat 12.5. So refer pada kumulatif. Refer pada kumulatif 12.5. So dia mesti berada pada interval 30 hingga 39. Jadi kalau kita nak mengira median, kita refer pada 30 hingga 39. So yang ini adalah frekuensi, yang ini adalah kumulatif before L. So kita akan gunakan semua nilai ni, kita masukkan ke dalam formula. Untuk yang di sini L kita mesti ambil nilai 29.5. Sebab yang kita ada ni adalah kelas interval. Yang kita gunakan L ni adalah kelas boundary. So hati-hati jangan ambil 30. Kita ambil 29.5. So gantikan ke dalam formula. Okey, dan kita akan dapat 30.75. Okey, yang 10 ni kita refer kepada sini 30 hingga 39. So nilai C ni kita mesti gunakan formula. C ni adalah upper boundary subtract to lower boundary. Maksudnya 39.5 tolak dengan 29.5. Okey, so kita akan dapat nilai C. Ataupun kalau masih nak guna kelas interval boleh, kita akan tolakkan 39 tolak 30 dapat 9, tetapi mesti tambah dengan 1. So kita akan dapat nilai C yang sama, iaitu 10. So median kita adalah 30.75. Okey, untuk mencari mood. Okey, untuk mencari mood sama juga, kita mesti tentukan dulu model kelas. Okey. So rujuk kepada table, kita mesti dapatkan model kelas. Model kelas. Okey, kalau kita refer pada table model kelas, kita lihat highest frequency berada daripada interval 20 to 29. Okey, maka L kita sama juga. L kita ni jangan ambil 20, pastikan ambil 19.5. Sebab ini adalah kelas interval. Kita nak guna kelas boundary, lower class boundary. Okey, so yang D1 ni kita lihat table. D1 ni adalah kita akan ambil frekuensi dekat selang ni, kita tolakkan dengan sebelum dan yang selepas. So nanti yang ni semua refer pada table. Kemudian untuk nak kira, kemudian kita nak mengkira, seterusnya kita nak kira variance. Jadi daripada table kita dah ada maklumat ni, fx squared total dia berapa, kemudian yang ni pun dah ada. Terus kita kira, gantikan. So kita akan dapat 254. Okey. Seterusnya kita dapatkan standard deviation. Okey, standard deviation mudah aja, kita akan ambil nilai square root of variance. Nilai yang tadi. So kita akan dapat yang ni. Okey, untuk Pearson coefficient, soalan yang F ni. Pearson coefficient kita boleh gunakan formula yang ada median, ataupun kita boleh gunakan formula yang satu lagi, iaitu SK equals to mean subtract to mode divide by standard deviation. Okey, standard deviation. Jadi kalau kita menggunakan mode, tak perlu ada 3 kat depan, dan kalau kita menggunakan median perlu ada 3 kat depan. Okey. Okey, so kita ganti nilai ni, semua kita dah kira. Kemudian soalan seterusnya dia nak interpret. So the data are skewed to the right. Skewed to the right sebab nilai SK kita tu adalah greater than 0. Okay, skewed to the right. Okey, seterusnya soalan yang terakhir, state with reason whether mean or median is a better measure of location. Okey. Ni maksud dia kita refer pada SK tadi. Okey. Kalau SK kita, ni kita punya nota kita. Yang pertama, jika SK greater than 0 ataupun SK less than 0, okey, maka measure of location yang lebih sesuai adalah median. Kita mesti gunakan median. Yang kedua, if SK equals to 0, okey, so measure of location yang sesuai adalah mean. Mean yang sesuai. Ni kita refer balik
kita punya nota skewness tadi. Skewness tadi. Okey, yang contoh 23 ni kamu lihat saja. Contoh 23 ni, ini adalah past question. Okey, so itulah jawapannya. Jadi kamu boleh rujuklah.